Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, kita merapatkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ni kita masih lagi diberi peluang untuk bersama-sama dalam majlis ini. Dan terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid Sayyidina Ali bin Abi Talib Bukit Sekilau, para jemaah, hadirin hadirat sekalian. InsyaAllah pada malam ni saya akan membicarakan satu tajuk yang sekarang ni agak hangat diperkatakan, iaitu tentang pukau dan juga scam. Pukau dan juga scam. Tajuk ni diminta oleh beberapa buah masjid, sebab dia kata banyak sangat kes-kes sebegini berlaku, dan ada sebahagiannya melibatkan penipuan menggunakan teknik-teknik yang khusus, dan ada juga kes-kes yang kita lihat ada sangkut paut dengan penggunaan ilmu hitam yang juga dikenali sebagai pukau. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, tuan-tuan pernah kena pukau ke? Terpukau dengan orang rumah dulu adalah kan, sebelum kahwin terpukau. Kena scam ada? Baik, mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ni menjadi satu panduan, iktibar untuk kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Baik, yang pertama sekali, tak kiralah namanya pukau ke, hipnosis ke, ataupun apa-apa saja ilmu pembungkam, pelalau dan sebagainya, maka kita boleh katakan bahawa pukau adalah satu bentuk sihir khayalan. Pukau adalah satu bentuk sihir khayalan berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Taha ayat ke-66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala bal alqu fa iza hibaluhum wa 'isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Nabi Musa menjawab ketika ini Nabi Musa AS bersama Nabi Harun telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada Firaun. Maka Firaun telah mengumpulkan ahli-ahli sihirnya supaya dengan adanya kekuatan ahli sihir ini dapat mengalahkan Nabi Musa. Kerana kata Firaun, Nabi Musa ni mempunyai amalan sihir juga. Lalu Nabi Musa bila berdepan dengan ahli sihir Firaun, maka ahli sihir Firaun telah membaling tongkat-tongkat, telah membawa tongkat-tongkat dan tali-tali, dan Nabi Musa bila melihat keadaan itu, lalu Nabi Musa menjawab, bahkan kamulah dahulu yang mencampakkan tongkat itu. Sebab ahli sihir Firaun ini dalam riwayat kata ada 300 orang lebih ketika berdepan dengan Nabi Musa. Ada yang kata sampai ribu-ribu, dan yang paling banyak, satu kaul yang mengatakan paling banyak jumlahnya ialah 80,000 orang ketika berdepan dengan Nabi Musa AS. Dan ketika itulah ahli sihir bertanya kepada Nabi Musa, siapa nak campak dulu ni tongkat dengan tali ni, kami ke kamu wahai Musa? Lalu Nabi Musa kata, bahkan kamulah campak dulu, silakan kamu campak dahulu. Tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepadanya seolah-olah benda-benda itu berjalan disebabkan sihir mereka. Dan bila ahli sihir Firaun baling tongkat, baling tali ini, kelihatan kepada Nabi Musa tongkat dan tali itu berubah menjadi ular yang merayap datang kepada Nabi Musa. Jadi Allah menggunakan perkataan yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan kepada Nabi Musa.
Sebab itu banyakkan kes-kes pukau ni mereka sama ada terkhayal atau melihat sesuatu yang tidak benar pada pandangan mereka. Mereka sama ada dikhayalkan nampak sesuatu yang berlainan daripada situasi yang sebenar. Dan kalau tuan-tuan nak tahu sihir pukau ni, ilmu pukau ni, kita kata ilmu pukau ni ialah sebahagian daripada sihir. Dan asal usul ilmu pukau atau juga dikenali dalam bahasa Inggeris hipnosis adalah daripada kata hypnos, yang mana hypnos ni merupakan nama dewa tidur bagi orang Yunani. Dalam zaman tamadun Yunani dahulu, dia ada satu dewa yang dikenali dewa hypnos, dan dewa ini merujuk kepada jenis dewa tidur. Sebab itu orang yang kena pukau ni kadang-kadang keadaan mereka nampak macam orang tidur, seolah-olah dimasuki, menurut kepercayaan orang Yunani, orang-orang yang mengalami keadaan tidak sedar dalam keadaan tidur ni seolah-olah dirasuki atau dimasuki oleh dewa hipnos. Dan kalau kita lihat sejarah yang ditulis oleh Will Durant, menurut Will Durant, dia pengarang buku apa, Our Oriental Heritage, dia kata apa, hipnosis atau pukau ni merupakan satu kaedah untuk kesihatan yang berasal dari amalan penganut agama Hindu dalam tamadun kuno India. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita kata pukau ni asalnya daripada mana, kita boleh kata asalnya daripada ilmu syaitan yang diajar kepada manusia. Dan dalam setiap tamadun ini ada pengamal-pengamalnya. Kalau dalam tamadun Yunani dikatakan ilmu pukau ni merujuk kepada nama dewa tidur. Kalau dalam tamadun Hindu, ini adalah sebahagian daripada amalan kesihatan, seumpama yoga jugalah tuan-tuan, yang mengamal yoga untuk kesihatan. Tapi bila kata kesihatan tidak ada masalah, cuma dalam amalan tersebut mempunyai bacaan mantra, meditasi dan juga ritual tertentu, itu yang jadi salah. Faham tuan-tuan? Sebab dalam muzakarah fatwa negeri Selangor itu, masa saya bentang, ada seorang panel ditanya, dia kata apa salahnya kalau sesuatu yang memberi kesihatan, yang bermanfaat kepada manusia diamalkan. Contoh dia kata hipnoterapi, yoga, apa masalah? Saya kata kalau benda itu membawa manfaat tanpa menjejaskan akidah, tak ada masalah. Tapi kalau benda itu kesihatan, cuma cara nak capai itu dengan cara kita amalkan ritual tertentu, bacaan tertentu, cara kedudukan macam yoga itulah, duduk macam ni dan sebagainya, maka itu adalah sesuatu yang haram. Jadi matlamat tidak membenarkan cara, matlamat tidak menghalalkan cara, ataupun cara itu yang digunakan itu dilihat berlawanan dengan kaedah ataupun akidah Islam. Dan kajian dilakukan oleh Stephen Gurgevich, dia kata apa, hipnosis ni telah pun dikenali sejak 2500 tahun dahulu dalam tamadun Cina dan Mesir. Mana setiap tamadun Yunani, tamadun Hindu, tamadun Cina, tamadun Mesir, dah ada amalan pukau ni. Ada guna untuk tujuan kebaikan, untuk kesihatan, untuk mungkin hiburan, dan ada gunakan untuk cara yang bertujuan jahat. Baik, lepas tu daripada tamadun-tamadun dahulu diwariskan kepada mana? Kepada orang-orang Inggeris. Orang-orang Inggeris ni mereka tidak ada mungkin satu panduan dari sudut spiritual. Lalu mereka, sebahagian daripada mereka ketika menjajah di sebelah Asia, terutamanya Asia Tengah, mereka menemui beberapa kitab. Antara yang saya rujuk ialah kitab Dabistan. Kitab Dabistan ni dia ada amalan-amalan tertentu yang sebahagiannya ialah pukau. Dan kitab itu bila bawa ke Inggeris, pada England ataupun Britain, maka sebahagian mereka ni mengamalkan. Contoh Anton Mesmer menggunakan kaedah self hypnosis, pukau. Marquis de Puysegur menggunakan kaedah sleeping trance atau dipanggil artificial somnambulism. Artificial somnambulism ni ialah orang yang berjalan sambil tidur, sleeping walker. Dia orang dekat sana pun memang dia orang tahu benda-benda ni, dan ni salah satu cara yang dia orang gunakan dalam rawatan kerasukan. Rawatan histeria ni digunakan oleh
sebahagian daripada sarjana Inggeris Inggeris ketika itu, antaranya Martin Charcot dan juga Pierre Janet. Mereka menggunakan hipnosis atau pukau untuk mereka yang kerasukan. Jadi nak kata amalan pukau ni dalam masyarakat Melayu saja bukan. Benda ni dah lama diwarisi semenjak tamadun kuno dahulu, masuk kepada zaman Inggeris, di barat pun digunakan, bahkan di sebelah Asia Tenggara lagi banyak. Baik, sekarang saya cerita tentang contoh pukau yang pernah dirakam dalam kitab-kitab sejarah. Antaranya ialah kitab Tarikh Ibnu Iyas. Tarikh Ibnu Iyas. Ibnu Iyas ni seorang pengarang atau sejarawan Mesir. Dia menceritakan macam mana kisah saudagar Arab dan ladang kurma. Saya letak gambar ladang kurma ni supaya tuan-tuan boleh gambarkan macam mana saudagar Arab ni telah dipukau. Saudagar Arab ni dia datang ke Mesir, satu tempat, dan ketika itu datang seorang lelaki yang memang mahir dalam ilmu pukau. Apa yang dia buat? Dia tanya saudagar ni, tuan dari mana? Dia beritahulah, saya dari sekian tempat. Jadi dia tahu orang ni orang luar, orang asing. Lalu dia kata, tuan nak beli tak satu ladang kurma, kebun kurma, yang mana kebun kurma ni sedang berbuah, pokoknya banyak. Kemudian di antara pohon kebun ini dia ada sungai. Cantik kawasan tu. Lalu saudagar ni kata naklah. Lalu dia kata jom ikut saya pergi tengok. Lalu dibawa saudagar Arab ni pergi satu kawasan, lalu ditunjukkan pada saudagar Arab ni, ni kebun saya. Kebun kurma saya kat sini. Lalu saudagar Arab tu tengok betul ada pokok kurmanya sedang berbuah, di antara pokok-pokok tu ada aliran mata air ataupun sungai. Lalu dia kata, kalau macam ni aku nak belilah ladang kurma kamu ni, dan dibayarlah kepada lelaki tadi beberapa ribu dinar. Okey, dia balik. Keesokan harinya dia datang nak tengok kebun dia yang dah dibeli. Dia terkejut bila didapati kebun kurma yang semalam tu ditunjuk penuh dengan pohon kurma, rupa-rupanya satu padang pasir yang tandus, tidak ada apa-apa. Dan lelaki tu tak tahu ke mana, tak dijumpai. Jadi tu nak menunjukkan betapa hebatnya ilmu pukau ni, sampai orang boleh tertipu, terpedaya, nampak benda yang khayalan. Itu ilmu pukau. Sebab tu ilmu pukau ni sebenarnya salah satu ilmu sihir. Kalau tuan-tuan ada belajar ilmu pukau sebelum ni tak tahu ilmu pukau ni ilmu sihir, kena buanglah ilmu tu, sebab dia bukannya sesuatu yang dibenarkan dalam Islam. Bahkan ramai kalau tengok sejarah ahli-ahli sihir memang digunakan kaedah tersebut. Baik, itu sejarah sedikit sebanyak daripada tamadun dahulu sehingga hari ini. Dan kita tengok mangsa ilmu pukau ni berdasarkan kajian yang saya lakukan, berdasarkan kes yang saya interview dengan orang jadi mangsa, dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman orang yang pernah bercerita dengan saya mereka kena pukau. Okey, antara contoh mangsa yang selalu menjadi mangsa pukau, saya boleh simpulkan bahawa biasanya orang yang jadi mangsa pukau ni ialah orang yang lalai dari mengingati Allah. Dia banyak benda yang kita ingat, tapi ada satu benda kita terlalu alpa, terlalu teruja sehingga kadang-kadang kita lupa pada Allah Ta'ala, maka ketika itu mudah untuk kena pukau. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hash ayat ke-19, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa la takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah. Lupa untuk solat, lupa untuk melakukan ibadat-ibadat yang Allah suruh. Lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik derhaka. Banyak kes yang kita jumpa, kebanyakan orang yang jadi mangsa pukau ialah mereka yang kurang pertahanan ataupun kurang amalan kerohanian. Solatnya tak jaga, puasanya dan sebagainya. Biasa orang macam ni bila zikrullah kurang, maka ketika itulah mudah terdedah kepada kemasukan syaitan-syaitan yang digunakan dalam ilmu pukau.
Yang kedua, orang yang juga mudah terkena pukau ialah mangsa itu beramal atau memakai sesuatu yang khurafat. Makai apa? Contoh makai azimat, makai tangkar dan sebagainya. Ini berdasarkan surah Al-Mujadilah ayat ke-19. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Istahwaza 'alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka sehingga menyebabkan mereka lupa untuk mengingati ajaran dan amaran Allah. Mereka itulah puak syaitan. Ketahuilah bahawa puak syaitan itu sebenarnya orang-orang yang rugi. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita jenis ada amalan-amalan yang kita kata amalan khurafat, ilmu apa? Ilmu kebal, ilmu ghaib, ilmu kemas, atau kita suka pakai tangkal, pakai cincin-cincin yang dikatakan ada penjaga, simpan barang-barang yang dikatakan ada penjaga. Ini biasanya mudah terdedah kepada masuknya sihir-sihir berbentuk pukau. Sebab tu tuan-tuan, sebahagian daripada orang kan dia kata keris yang disimpan dalam rumah untuk apa? Untuk melindungi daripada berlakunya pukau. Tapi saya tengok banyak kes jugalah orang-orang yang ada pakai pendinding-pendinding macam ni, pukau tetap berlaku. Mungkin tuan-tuan pernah dengar kot orang kata apa, simpan ikan puyuh dalam rumah kan. Sebenarnya simpan ikan puyuh ni dia bukanlah, ada orang tanya adakah syirik kalau kita simpan ikan puyuh sebab untuk tujuan menghindar daripada terkena pukau. Sebenarnya ada satu masa saya belajar dulu, dia orang bagi tahulah, dia kata pukau ni dia akan kalah dengan mata yang celik. Mata yang celik. Maknanya kalau dalam rumah tu ketika dia pukau, dia dah buat ritual tertentu, biasa bangsa yang tak kuat pertahanan diri akan tertidur. Dan pemukau ni dia boleh masuk rumah dalam keadaan orang tu tak sedar. Syaratnya mata kena tutup. Tapi ikan puyuh ni dia jenis tabiat dia, mata dia walaupun tidur sekalipun matanya tetap terbuka. Jadi dalam prasyarat atau syarat untuk ilmu pukau ni dia kata tak boleh ada mata yang tertutup. Tak boleh ada mata tertutup. Kalau mata tu terbuka, maka ilmu tu tak jadi. Kalau tuan-tuan pernah mungkin yang pernah dengar kisah operasi jubah labuh, dipanggil Ops Jubah Labuh, sekitar tahun 89 tak silap saya. Ini diceritakan oleh kami punya ada satu jawatan kuasa kajian undang-undang sihir kan. Jadi salah seorang daripada tim kami ni ahli penyiasat daripada PDRM Bukit Aman. Dia kata tahun 89 dulu ada satu kes di Malaysia ni yang agak gempar, Perogoh Bersiri. Masa pegawai tadi menjalankan siasatan, masa tu hampir 40 gadis dah telah diperkosa. Jadi dia menimbulkan suatu ketakutan kepada gadis-gadis di Lembah Kelang. Jadi dilancarkan operasi jubah labuh. Okey. Jadi pada ketika penjenayah ni melakukan jenayah kali ke-40 lebih ni, dia ditangkap. Jadi bila ditangkap, dibawa ke balai dan dibuat siasatan. Namanya Dulisman, nama lelaki tersebut Dulisman. Lalu ditanya kepada dia, kamu dari mana? Dia kata, dia kata saya dari Seberang. Ilmu yang saya amal ni adalah ilmu untuk awet muda. Jadi nak tak nak, syarat yang saya kena buat ialah saya perlu dapatkan darah dara, dia kata. Bila diperkosa seorang dara, dia akan ambil darah tu dicalik pada langit. Jadi syarat dia mesti 88 orang dia perkosa, dan gadis tersebut mesti gadis dari Seberang. Maknanya dia duduk di Sumatera, dia datang ke Semenanjung untuk laksanakan ilmu tu. Jadi bila ditanya masa dalam proses interogasi ni, ditanya kepada dia macam mana dia boleh masuk ke rumah mangsa tanpa disedari. Dia kata saya akan buat satu ritual. Dia kata sebelum masuk rumah mangsa, saya akan tukar baju saya pakai satu baju labuh paras sampai paras lutut.
saya akan ambil duit 20 sen, saya akan ikat pada sebelah kanan baju saya, dan saya akan makan gula-gula Hex. Dengan ilmu saya ni, kata saya tak perlu pecah masuk rumah. Saya akan panjat pokok di mana ada tali elektrik, saya akan meniti di atas tali elektrik tu. Itu kehebatan ilmu tu dicerita. Dia sampai dia boleh masuk rumah tanpa ada sebarang pecah. Jadi bila dia masuk, dia kata bila dia perkosa gadis, dia akan ambil darah-darah, dia akan letak dekat langit-langit, dan dia akan letak gula-gula Hex tu, air liur tu kena pada perempuan mangsa tu, dan perempuan tu tak akan dapat ingat siapa dia, bagaimana rupa. Sebab tu 40 orang mangsa ni tak boleh nak gambarkan bagaimana rupa bentuk penjenayah tersebut, perogoh tersebut, sehinggalah ditangkap pada malam tu. Ilmu tersebut terbatal kerana apa? Sebab salah satu syarat yang dikenakan kepada Dulisman ni, dia kata kamu nak ilmu ni, kamu tak boleh cium budak. Jangan sekali-kali kamu masa amal ilmu ni cium baby, budak. Sebab dia sebenarnya dah ada anak dekat Sumatera. Jadi masa malam tu, masa dia buat projek tu, dia masuk rumah, dia nampak ada satu baby dekat dalam rumah tu, dan dia teringat anak dia dekat seberang. Bila dia teringat anak dia, maka dia pun pergi cium budak tu. Dia lupa syarat tu. Bila dia cium je, dia keluar je daripada rumah, nampak dia berjalan tu, dia kata biasa polis tak akan nampak saya, dia kata. Tapi malam tu sebab saya langgar syarat, maka pihak polis Petrokal lalu, dia nampak seseorang yang agak mencurigakan, lalu ditangkap. Jadi nak cerita tentang bagaimana ilmu pukau ni dia boleh menyebabkan orang tak sedar dan tak ada kesan pecah rumah. Saya pernah tanya pada seorang inspektor dekat Kuantan, saya tanya, tuan, saya nak buat kajian tentang mangsa pukau di Kuantan, ada tak kes-kes tersebut? Dia kata, dia tunjuk atas meja, dia tebal ni file, tak selesai lagi, dia kata, sebab ada kes-kes macam tu di Kuantan. Okey, baik. Jadi ciri kedua orang yang biasa kena pukau ni kerana dia ada amalan-amalan khurafat, sehingga membuka jalan kepada syaitan atau khadam sihir yang digunakan oleh penyihir itu masuk kepada diri dia. Okey, yang ketiga, mangsa yang mudah kena sihir ialah orang-orang yang mempunyai sejarah gangguan mistik. Orang-orang yang mempunyai sejarah gangguan mistik. Saya ambil contoh Saya ambil contoh ni contoh kursus yang dilakukan, kursus hipnosis. Saya ikuti masa buat kajian tentang hipnosis dulu, saya ikuti satu kursus yang diadakan di PWTC. Masa tu memang hipnosis ni pukau lah. Masa tu saya pergi tu Presiden Persatuan Hipnosis Malaysia yang conduct. Jadi bila saya masuk dalam tu, kami lebih kurang dalam 40 orang. Jadi presiden atau trainer ni dia kata apa, sekarang tuan-tuan pejam mata ni cara dia orang nak dia kata deepening atau nak bagi kita trance. Dia kata sekarang tuan-tuan tutup mata, bayangkan tuan-tuan berada di atas kerusi, tangan kiri tuan-tuan memegang sebiji lemon, padahal tak ada pun. Disuruh kita bayangkan, kita imagine pegang sebiji lemon, sebilah pisau. Okey, sekarang tuan-tuan cuba cium bau lemon, pakat cium lah, walaupun tak ada, imagine ada lemon dekat tangan kiri kita, cium. Ada setengah peserta ni, dia memang macam uish, baunya dia seolah macam boleh bau lemon itu, seolah ada depan mata. Okey, sekarang ambil pisau tu, cuba potong lemon itu, potong, buat satu hiris dan cuba rasa pada lidah tuan-tuan dengan mata pejam lah. Masing-masing pakat buat. Saya masa tu datang sebagai penyelidik, maka kita berlakon lah. Ada yang 2-3 orang ni dia macam siap, oh sedapnya rasa tu, dia kata masam, sedap lah dia kata. Baik, kemudian sampai peringkat seterusnya, dia suruh kita bayangkan dia suruh kita bayang bahawa kita berdepan dengan seseorang yang kita kenal. Cuba dengar apa yang dia cakap. Maka dalam ramai-ramai tu ada seorang perempuan ni, dia kata, tuan, saya dengar kawan saya dekat KLCC. Masa tu kami dekat PWTC, tapi dia boleh dengar suara kawan dia dekat KLCC sedang bersembang. Dia ceritalah kawan dia cakap ni dengar dekat telinga dia.
Jadi saya pun pelik juga apa yang berlaku pada perempuan tu kan. Okey, tak lama tu habis kursus saya tanya, puan ada masalah tak gangguan-gangguan mistik sebelum ni? Dia kata biasa dia selalu kena histeria, dia macam ada masalah keturunan saka. Jadi biasa orang rasa begini mudah kena pukau. Sebab tu dalam kes-kes yang kita siasat yang kita kaji, kalau orang ini memang mempunyai latar belakang gangguan mistik, pemukau ni tahu orang ni ada masalah, masa tu dia boleh mudah untuk memukau orang tersebut. Baik, yang keempat ialah masa jenis mudah terpengaruh dengan arahan atau permintaan orang. Ini biasa digunakan rapid induction atau rapid hypnosis. Berlaku dekat Jalan Bukit Ubi. Saya hari tu masa kami buat penyelidikan, pegawai cerita, dia kata ada seorang ni dia kena pukau macam mana, duit 20%. Duit 20%. Ni pukau shilling 20 sen. Dia tanya kita, dia masa dia jumpa masa dia tanya, bang, abang ada duit tak? Ada shilling tak? Ada, dia kata. Cuba abang, boleh tak saya nak tengok sikit duit? Jadi lelaki tu bawa keluar lah. Kemudian bila tunjuk je shilling, lelaki yang tadi, yang pemuka tadi, dia pun ambil duit dia 2%. Dia tunjuk, bang, ni duit 2% saya, cuba tengok. Bila lelaki tadi yang mangsa tadi tengok je duit 2% tu, dia tak sedar. Dia bukan tak sedar, dia macam lost control. Okey, abang, bagi saya cuba abang buka wallet abang. Buka wallet. Berapa duit abang ada? Ada dalam 500. Boleh bagi saya 500? Boleh, ambil 500. Dia jadi macam tu. Once kita mudah terpengaruh dengan arahan orang atau permintaan orang, kita akan jadi macam tu. Ataupun dilakukan armful induction. Dia pegang tangan kita, dia salam, dia tarik. Itu pun mudah berlaku. Di Terengganu baru ni ada satu seminar yang dianjurkan oleh persatuan yang terkenal jugalah, Persatuan Islam. Tapi dipanggil seorang yang boleh buat show ni. Syarat dia kata, okey, cuba tuan-tuan niat untuk hantar pada saya. Jadi orang tu hantarlah, hantar bisikan atau hantar fikiran. Orang ni, okey, dia kata, contoh Haji, tolong hantar fikiran Haji pada saya. So Haji pun niat hantar je, dia boleh baca. Oh, Haji sebenarnya gini. Jadi orang perkara macam ni ditanya pada saya. Lalu saya kata, biasanya kalau kita patuh pada arahan orang tu, kita akan mudah kena pukau. Syarat dia macam tadilah, dia suruh tengok duit 20%, kita tengok je terus kena. Tangan ditarik je tu mudah kena. Ini dipanggil rapid induction. Rapid induction ni walaupun dikatakan diharamkan oleh pengamal-pengamal hipnosis, tapi sebenarnya masih lagi diamalkan oleh sebahagian daripada pengamalnya. Sebab itulah rapid induction mudah dikenakan kepada mereka yang mudah terpengaruh dengan arahan atau permintaan orang. Baik, ini satu kisah yang berlaku di Kuantan. Mungkin AJK Masjid sini kena hati-hatilah, sebab ni saya dapat cerita daripada di sebelah Sungai Isak sana. Dia mungkin tak pakai pukau, tapi dia scam. Caranya, seorang lelaki ni dia mempunyai suara yang merdu. Dia bukan dari Kuantan, bukan dari Pahang, daripada luar. Dia menjalankan kegiatan ni, dia akan berpindah. Kata inspektor polis yang menyiasat, dia kata orang memukau ni atau scammer dia macam harimau. Bila dia makan satu tempat, dia akan berdiam selama 2 minggu, 2-3 minggu. Lepas tu dia akan cari makan ke tempat lain yang jauh daripada tempat ni. Jadi orang ni sebenarnya dia datang ke Kuantan, dia duduk satu masjid. Dia kata dia ni menumpang je lah, lebih kurang 2-3 bulan di kawasan taman tu. Dan dia ada suara yang merdu. Jadi bila time solat je, dia akan datang ke masjid dan dia azan. Jadi selama 2-3 bulan ni AJK Masjid ni tengok dia ni bagus jadi siap lagi. Maka dilantiklah dia sebagai siap ganti. Selama 2-3 bulan ni dia menunjukkan perwatakan yang baik. Okey, bulan keempat dia beritahu pada AJK Masjid, saya nak cuti seminggu sebab saya ada buat bisnes perabot. Jadi saya nak minta cuti seminggu dan saya nak pergi outstation, minta ganti pada siapa-siapa.
Dan kalau AJK Masjid ataupun jemaah masjid yang berminat nak join saya punya bisnes ni, InsyaAllah saya akan bagi pulangan. Siapa melabur 2,000 dia akan bagi pulangan berganda. Okey, baik. Jadi lepas seminggu dia balik, ada jemaah masjid ni yang percaya, melaburlah 1,000 2,000. Balik daripada outstation dia bagi balik pulangan. Yang bayar 2,000 dia bagi berganda 4,000. Okey, kemudian dia bertugas sebagai muazzin lagi sampai 2-3 bulan. Bulan yang ketiga dia cakap saya nak outstation lama sikit, sebulan. Jadi saya ada satu projek besar, kalau jemaah masjid yang berminat boleh melabur pada saya. Okay, lepas tu dia buat ada jemaah masjid yang dapat cerita dia ni melabur baik punya, maka ada yang melabur secara senyap-senyap. Dan kawan saya di tempat kerja saya, dia melabur hampir 200,000 lebih kurang duit dia. Ni cerita daripada rakan saya sendiri cerita, jemaah tu melabur 200,000. Yang lain tu ramai lagi lah, lebih kurang dalam 30 orang, lebih kurang dalam 2.7 juta semua. Okey, selepas sebulan, tapi dalam masa sebulan ni AJK ni pergi tengok, dia ada siap office, ada perabot dan sebagainya. Selepas sebulan si fulan ni tak muncul-muncul, dan barulah AJK Masjid tahu bahawa dia ni scammer. Dia tak guna pukau, tapi dalam masa sama dia gunakan kaedah-kaedah untuk memukau, menarik perhatian ataupun kepercayaan orang. Jadi sebab tu kena hati-hati. Mana masuk isyak lah. Okey, bagaimana nak mencegah? Saya lajukan. Bagaimana nak mencegah? Pertama sekali, kena banyak zikrullah. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tazakkaru fa idza hum mubsirun. Nak azan dulu. Oh, 3 minit sempat saya habiskan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan syaitan, mereka ingat kepada Allah dan dengan itu mereka nampak jalan benar. Biasa orang yang kena pukau ni, kalau dia terlintas je ingat Allah Ta'ala, insya-Allah dia akan pulih semula. Ni berlaku pada kawan saya, dia dapat panggilan telefon, ringkas cerita dia ikut apa orang cakap tu, dan kadang dia tak sedar, dia pergi ke mesin ATM dekat Uniza. Masa dia key in nombor tu dan nak masuk, nak tekan enter je, tiba-tiba dia teringat Allah Ta'ala. Tiba-tiba teringat, terus padam skrin tu. Baru dia kata, kenapa aku nak bagi duit aku ni pada orang yang telefon ni, sedangkan dia tak tahu siapa. Jadi tu antara contoh yang berlaku. Kemudian yang kedua ialah nak lindungi daripada kena pukau, bacalah ataupun amalkan ayat-ayat Al-Quran sebagai pelindung dari gangguan. Antaranya ialah ayat 33, man qara'a fi lailatin salasan wa salasin ayah lam yadurruhu fi tilkal lailah sab'ud dar wala lisut tar. Siapa-siapa yang baca 33 ayat daripada Al-Quran pada satu malam, maka dia tidak akan diapa-apakan oleh binatang buas, tidak juga oleh pencuri yang handal. Guna ilmu pukau ke scam ke untuk dapat duit, Allah akan lindungi kalau kita lazim baca ayat 33, atau juga dikenali sebagai ayat manzil. Okay. Yang seterusnya, jangan ikut arahan atau permintaan pelik dari orang yang tak dikenali. Tuan-tuan kena hati-hati zaman sekarang. Kalau datang tepuk bahu, kita tengok dia, lalu dia kata, bang, cuba tengok ni. Kalau nampak pelik, jangan ikutlah. Sebab itu kadang-kadang kita mudah terpedaya. Dalam bab ni kena banyak hati-hati. Kita bimbang takut terkena pukau. Okey, itu cara nak cegah, cara nak ni. Dan salah satu cara rawatan, bukan rawatan ni, cara nak berhentikan lah, ada undang-undang. Kita di Malaysia tak ada, tapi di China dah ada satu undang-undang di bawah artikel 165. Siapa-siapa curi duit menggunakan pukau, maka boleh dipenjara sehingga 2 tahun, kalau kali kedua sampai 7 tahun. Sebab itulah perkara ni perlulah kita gesa pihak berkuasa, kalau boleh adakan undang-undang untuk menghukum mereka yang mengamalkan ilmu-ilmu sebegini. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik dari Allah Ta'ala, apa yang kurang daripada kelemahan diri saya, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim.